Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kitab Muhimmah pada muka surat 31. Dan adalah Nabi SAW bersabda iaitu pada muka surat 31 itu di tengah ataupun di bawah sikit. Dia kata, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu? Iaitulah ditujukan kepada para suami. Adakah kamu rasa tak malu dan kamu rasa tak cemburu dengan memberi akan seorang kamu, akan isterinya, keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu padanya. Iaitu ini masalahnya seorang suami yang dayus ataupun suami yang dia tak jaga betul, ataupun dia tak didik isteri dia dengan cara yang betul. Maka Nabi beri peringatan kepada suami ini supaya dia jaga. Maknanya bukan saja orang puan tu yang ada cemburu, kan? Kita kata biasanya orang perempuan lah yang ada cemburunya. Dan memang sifat tu pun Allah Ta'ala buat banyak ada kepada orang perempuan daripada orang lelaki. Tapi orang lelaki yang jadi suami ni, maknanya dia kena sensitif juga terhadap isteri dia, ya. Nabi pesan kepada para suami, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu, akan isterinya, keluar ia, isteri itu, antara segala lelaki. Artinya bila bawa keluar ke mana-mana tempat orang ramai, yang lelaki ramai misalnya, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu padanya. Pasal apa? Dok tengok tu tentulah ada sesuatu yang menarik perhatian lah. Jadi kita kata suami dia kena ada sifat cemburu juga kepada isteri dia. Maknanya bila isteri ni dia nak keluar, kalau isteri dia tak tahu dari segi hukum hakam, suami dia yang kena bagi tahu lah, menutup aurat, lepas tu cara berpakaiannya macam mana, dengan bila keluar tu keadaan macam mana, ya. Itu benda yang suami nak kena ingatkan kepada isteri, ya. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata tidak akan masuk dalam syurga itu ad-dayus, lelaki yang dayus. Macam mana lelaki yang dayus ini? Banyak benda lah berkait dengan isteri dia tu, dia tak tegur, dia tak nasihat, dia tak bagi tahu, ya. Dari segi tabarruj, dari segi perhiasan, dari segi aurat, maknanya kalau barangkali kalau isteri dia nak pakai tudung, nak tutup aurat, suami pula yang kata tutup benda kau, tak nampak comel, tak nampak rambutmu, ya. Kalau tutup tak nampaklah rambut ni. Jadi suami pula tolong galakkan, supaya isteri itu jadi galak. Jadi suami itu tolong galakkan isterinya untuk jadi galak. Tak boleh nak tutup aurat, tudung dan sebagainya. Yang sepatutnya suami itu yang beritahu, tegur, nasihat kepada isteri dia, ya. Itu satu. Kalau terbalik pula macam mana? Kalau terbalik pula, kalau hak suami isteri ni yang keluar, ya, berada di tengah orang ramai, hak suami pula, ya, hak suami pula tengok ke sana ke sini, kan? Itu pun satu hal juga, kan? Hak yang disebut sebagai lelaki mata keranjang ke sebagainya, itu benda yang lain pula. Baik, hak sini dia sebut maknanya suami itu yang kena tegur tadi, nasihat kepada isteri dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang lelaki yang menjadi ketua ataupun
yang menguasai lebih lagi bagi orang perempuan. Sebagai ketua rumah, maknanya dia kena pesan, dia kena ingatkan, kena nasihat sama kepada isteri dia. Tak. Saya nak tinggal rumah ni, tolonglah jaga rumah ni, tolong jaga anak-anak, tolong jaga batas-batas aurat, keadaan apa semua tu. Itu antara ciri-ciri isteri yang solehah. Antara ciri isteri solehah tu artinya bila suami dia keluar out session, pergi kerja dan sebagainya, maka isteri tu dia duduk rumah, dia boleh jaga diri dia dan dia jaga harta suami dia. Sebab biasanya suami ni dia tinggal harta tu kepada isteri. Ada juga yang tak tinggal pun ada juga, tapi hak setengahnya tu duit-duit hak dia dapat harta dia tu kadang-kadang dia suruh isteri dia lah yang urus. Nak beli barang, nak beli gitu gini, nak kira. Suami kadang-kadang buat balik, dia bagi pada isteri dia lah, kan? Dia bagi pada isteri dia. Kadang-kadang kalau suami yang baik, isteri yang baik dalam rumah tangga ni, suami setengah tu memang kalau bahasa mudah orang panggil cahaya bodoh gitu je. Tak pernah check, tak pernah buat audit pun. Tak pernah buat audit. Hujung bulan audit, tengok banyak mana beli, banyak mana keluar, beli apa benda, masuk banyak mana. Itu kalau dalam rumah tangga suami isteri saling percaya mempercayai. Saya tak tahu dalam rumah tangga orang lain, tapi kalau dalam rumah tangga saya, maknanya kalau buat balik duit gitu gini pun, memang sebuah isteri dia lah tukang kira, tukang tulis, tukang gitu gini. Kita pun tak ada nak kira. Lepas tu kalau ada apa-apa tanya dia, banyak mana lagi ada duit? Tanya gitu tanya lalu bendahari merangkap SU, merangkap timbalan pengurusi. Tanya gitu. Waktu kalau rumah tangga yang boleh percaya mempercayai, waktu molek, comel kalau rumah tangga yang macam tu. Tapi kalau antara suami isteri pun saling tidak percaya mempercayai, waktu berat lah. Suami nak tinggal harta, nak tinggal duit, tak percaya ke isteri. Isteri pula nak bagi ke suami, tak percaya pula. Kalau rumah tangga yang saling tidak percayai mempercayai, itu berat. Kalau kita nak antara suami isteri itu saling percaya mempercayai, itu satu. Kalau yang disebut di sini, maknanya suami itu dia kena ada cemburu kepada isteri dia. Macam kita tengok sekarang lah, orang-orang besar, orang ada pengaruh, orang ada pangkat, orang ada kedudukan, kalau pergi dinner, pergi makan malam, tengok cara pakaian macam mana. Nampak jambu, nampak rambut, tabarus segitu gini. Bukan dia bangga pula. Dia bangga. Inilah isteri I. You perkenalkanlah inilah isteri I, dia tunjuk misalnya kan. Dia tunjuk pula macam gitu. Jadi kita kata jadi kita kata maknanya suami ni dia kena sensitif. Kalau hasrat untuk menutup aurat misalnya itu mari daripada isteri sendiri, belum beristeri, pakai dah tudung. Pakai dah tudung. Tapi lepas kahwin tu, nya mari rasa nak pakai purdah pula. Ada dah. Tu kisah lah. Dia nak pakai pula. Tak apalah. Tak dia pakai. Walaupun itu orang panggil pilihan, yang penting menutup aurat. Jadi kalau daripada asalnya masa kahwin, belum kahwin tak tutup aurat. Lepas kahwin, dia khabar kepada suami dia nak tutup aurat. Hak tu hak comel sekali. Suami tolong galakkan isteri dia menutup aurat dan kena sokong, bantu dia. Bukannya terbalik. Bila isteri yang nak menutup aurat, nak berubah jadi baik, suami pula kata tak payah, tak nampak dah rambut tu. Guna. Dan warik tu maknanya datang pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia. Jadi kes tadi masalah benda, kes tadi janganlah isteri itu yang menjadi tontonan orang lain. Biarlah dia menjadi tontonan suami dia sahaja. Jangan menjadi tontonan orang lain. Dan warik datang pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia, meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa. Hawa ni maksudnya pada udara lah. Dan segala ikan yang di dalam air, dan segala malaikat yang pada langit, dan matahari dan bulan selama di dalam keredaan suaminya.
Ya, jadi maksudnya kalau perempuan itu isteri yang dia taat kepada suami dia, maka tolong istighfar. Ya, banyak makhluk Allah Taala yang tolong istighfar untuk isteri yang taat kepada suami itu. Ya, makhluk-makhluk Allah Taala banyak kan. Jadi semua tu minta tolong istighfar selama mana suami dia redha. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atas perempuan yang derhaka kepada suami itu laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Ya. Jadi apa makna laknat? Laknat itu maknanya jauh dari rahmat. Laknat artinya jauh dari rahmat. Artinya dia derhaka tu mana? Dia derhaka dalam perkara yang tidak boleh diderhaka. Kan? Dia derhaka dalam perkara yang tidak boleh diderhaka. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, nak masam catur depan tok lelaki dia, ya, tak ceria, tak menunjukkan air muka. Mana masam tu ada benda yang ada benda tak kena lah kan. Yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala hingga suka ia. Ya, hingga suka ia. Maknanya menceriakan suami itu suatu tuntutan dalam agama. Ya. Yalah, kadang-kadang masalah banyak. Anak anak ni nak isap susu, anak ni nak tidur, anak ni nak berak, anak ni nak salin ramping. Tak. Kerja rumah tu kadang-kadang banyak. Ya. Kita kata memang tak mudah lah jugalah begitunya. Ya, kadang-kadang masang tu bukan kerana marah ke suami dak, tapi marah ke anak. Tapi hok boleh muka masangnya suami juga. Kan? Misalnya. Jadi nak ngejah guna tu. Nak ngejah guna. Ya. Memanglah berat juga. Tak, tugas orang puan ni dalam rumah banyak, kan? Macam-macam. Kadang anak-anak gitu gini apa semua. Memang payah, ya. Tapi kalau kita boleh tanam dalam hati kita ni, maknanya kerja-kerja yang kita buat di rumah ni, hok jaga anak, hok yang basuh begitu, hok buat gini, hok ni semua ibadat kepada Allah, cari redha Allah Taala. Barangkali dia jadi kuranglah sikit. Ya, dia jadi kuranglah sikit, hok rasa marah, hok rasa letih, hok rasa nak masam gitu gini tu dia jadi kurang. Tapi kalau rasa stres, buat benda tu pun stres, buat benda ni pun serabut, buat benda ni pun sakit hati, buat benda ni pun panas hati gitu ni, jadi berat sikitlah kan. Jadi benda tu yang payah sikit tu. Ya. Dia kata perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Taala hingga suka ia. Dan di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknatkan akan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia. Maksudnya kalau dia keluar rumah tak minta izin. Jadi kita kata mintalah izin sepatah, secara khusus ataupun secara umum gitu. Macam acak kali dah. Nampaknya bab minta izin keluar rumah ni berulang-ulang. Tak, start daripada kita baca kitab ni sampailah ke muka surat 32 ni. Barangkali kalau rajin tanda berapa kali dah sebut. Ya. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya ia bersabda, 4 bahagi daripada perempuan. 4 bahagi itu maksudnya 4 bagai, 4 golongan. 4 golongan perempuan yang isi neraka. Maknanya dalam neraka tu ramailah macam-macam jenis, macam-macam pesing ada. Tapi 4 jenis perempuan yang ada dalam neraka. Apa dia? Yang pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Itu yang pertama. Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Jenis mulut leza. Mulut leza. Mulut leza tu kepada suami lah. Ya, kita kata sepatutnya kepada tok lelaki itu bahasa baik dah. Ya, bahasa baik. Ni kalau isteri pun mulut dia jahat, suami pun mulut dia jahat, sama-sama jahat. Sama-sama jahat sedang molek baru.
Nak. Sedang molek baru sama-sama jahat. Kita kata tak boh gitu. Kan? Kita nak kalau boleh baik belaka. Ya. Tapi kalau takdirnya ya, mula-mula belum kahwin dulu ingat ke molek. Kan? Dak cakap langsung. Senyap je dak cakap langsung. Tak. Lepas pada kahwin tu dia baru tahu. Tak rupa-rupanya dak cakap langsung tu disimpan, nak cakap lepas pada kahwin. Ya, patut dak cakap belum kahwin pun tanya sepatah dak jawab. Tanya dua patah dak jawab. Tok lelaki kata bagusnya bakat isteriku ini. Tak. Tak kata benda. Buat benda-benda pun, kata benda-benda pun dia senyap tupah. Tak kata benda. Rupanya lepas kahwin baru tahu tu dia. Rupanya nak simpan. Semua peluru-peluru tu lepas daripada kahwin. Hanya lepas daripada kahwin. Balik petang-petang pukul 5 letih apa semua. Ya. Baru nak masuk rumah pun dah kena dah. Satu peluru. Ya. Baru nak masuk rumah satu peluru kena dah. Ya. Balik benda lewat-lewat ni gimana pula ni? Kawan tu dah pecah kasut lagi. Dah, tanyalah dulu. Apa tanyalah dulu. Ya. Abang balik lewat-lewat ni pasal apa bang? Kan? Hak tu kalau tak ada telefon. Kalau dia ni senang. Atau SMS. Gimana pula weh? Kan? Lambat balik ni boleh juga tanya sepatah. Hak tak ada telefon, dia suami dia kata, tak. Hari ni mesyuarat lewat. Tak. Ataupun jam tengah jalan, ataupun tayar panci. Ada juga sebabnya. Jadi maknanya hak jahat perkataan itu kena jaga. Kan? Sebab tu Nabi jamin siapa yang boleh jaga, Nabi kata anggota yang di antara dua rahangnya dan juga di antara dua pehanya, maka dijamin syurga. Anda antara dua rahang, ni dah tulang kain ni, antara dua rahang, mulut ataupun lidah. Dan di antara dua peha dia, iaitu kemaluan. Siapa yang boleh jamin benda ini, Nabi kata aku jamin syurga untuk dia. Maknanya kalau boleh jaga dua alat ni, dua anggota ni, lidah, mulut dan juga kemaluan, maka Nabi jamin syurga untuk orang itu. Ya, dan kadang-kadang hak mulut tu lagi pedas daripada hak tangan, hak kaki apa semua. Ya. Jadi hak perkataan tu kena jaga. Ya, terutamanya isteri. Perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Dan jika ghaib suaminya daripadanya, maka tiada memeliharakan ia akan dirinya. Suami tu ghaib. Ghaib tu maknanya suami pergi kerja lah, outstation apa semua, pergi bandar apa semua. Bukan ghaib tu maknanya suami tu hilang, masuk alam ghaib. Tak, bukan. Ghaib tu maknanya suami pergi kerja, outstation, pergi mana-mana, lepas tu tinggal dia di rumah. Dia kena jaga diri dia. Tak boleh orang lain masuk ke rumah tu ikut dah. Tak boleh. Terutamanya ajnabi. Terutamanya orang asing. Kalau mari pun tengoklah. Tengok. Kalau berpuang, sama-sama berpuang misalnya, mari untuk layan, untuk buat sesuatu, tu pun kalau boleh khabar sepatah kepada suami kan. Tak, tanya sepatah ataupun khabar sepatah, ataupun dia tahu dah kata nak mari. Ya, ataupun perempuan tu barangkali kita kata bagi tahu. Kalau dia balik karang pun bagi tahu. Tapi kalau orang lelaki yang sebarangan, tak boleh dengan mudah-mudah gitu. Nah, ajak je pun masuk dalam rumah pula baik. Mana tuan rumah yang baik, anak-anak pula tak ada, kita seorang pula dalam rumah tu, kawan suami kita mari, masuklah dulu, tak apalah, duduklah dulu sewa item gitu gini apa semua. Takut jadi fitnah pula, tak boleh. Ya. Kalau mari pun tunggu luar rumah ke, ya, siapa tanya tentang suami kita, ada ke tak? Kita kata tak ada, tubik. Kan? Kalau anak-anak ramai, orang lain pun ramai dalam rumah, lain sikit barangkali. Tapi kalau kita seorang je dalam rumah, tu nak kena jaga. Tak, tanya pun daripada dalam rumah, tak usah pergi masuk dalam rumah lagi. Ya, minta tunggulah sekejap lah. Sekejap lagi suami saya baliklah misalnya. Jadi tu ada benda-benda yang nak kena jaga. Banyak sebenarnya. Ya. Maka tiada memeliharakan ia akan dirinya. Ya. Ataupun dia keluar ikut dan daripada rumah dan sebagainya. Dan jikalau hadir suaminya, suami tak ada, dia tak boleh nak jaga diri dia.
Suami ada pula nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Bila tok lelaki ada, dia kata macam-macam pula. Ini apa? Hak Nabi kata orang perempuan yang menjadi isi neraka. Hak jenis macam ni. Ya, jadi nak kena jaga mulut. Orang perempuan yang kalau memang mulut dia tu molek dah. Kan? Mulut molek tu bukan maknanya dia tu tak jongang, bukan. Tak. Tu jadi cerita drama dia pula. Bukan mulut molek tu bukan kata tak sumbing gitu gini. Mulut molek maksudnya memang bahasa dia jenis cakap lembut, cakap peramah. Belum kahwin pun begitu, lepas kahwin pun begitu juga. Tak apalah, comel jadi segi cakap. Tak cakap kabarnya molek. Tapi kalau jenis orang puang hak jenis dia cakap dengan orang lain pun bukan setakat suami, masa dak kahwin dulu pun memang jenis mulut leza. Ada jenis orang gitu. Lepas kahwin pun jenis mulut leza juga. Kan? Orang yang macam ni kalau dia mujahadah lawan percakapan dia hok leza tu, aku bila dah kahwin ni nak bercakap molek, nak jadi isteri yang solehah, tak boleh bercakap ikut dang dengan suami. Ya, lalu dia berusaha untuk baiki diri dia. Jangan bercakap benda-benda yang kotor, yang lucah, yang keji, yang mencarut ataupun mulut leza tadi. Maka pahala dia lebih besar bila dia berjihad begitu untuk tak boleh bercakap benda-benda yang dah molek tu, daripada orang puan yang memang dah molek dari segi mulut tu. Kan? Jadi pahala dia lebih besar. Tapi dia kena lawan. Ya. Nak lawan supaya bercakap tu bercakap yang baik. Ya. Pahala dia lebih besar kalau dia boleh lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Maknanya dia suruh suami dia tu sehingga tak mampu untuk buat sesuatu. Ya. Ikutlah apa benda perkara saja. Ya. Tak puas hati dengan rumah yang ada. Tak. Suami tu gaji kecil. Sudahlah orangnya kecil, gajinya pun kecil. Ya. Duduk di rumah yang kecil. Rasa tak sedap tengok jiran sebelah rumah besar je. Tak. Kita ni kena besar rumah lagi ni. Kan? Tapi walaupun tubuh kecil, rumah kecil, tapi anak-anak ramai, tak kecil. Tak. Anak-anak bilangan tak kecil. 9 orang, 10 orang. Contohnya. Lepas tu kalau nak sara anak ni ramai kan, kalau nak sekolah lagi, makan minum gitu gini. Jadi hala ke nak besar rumah tu tak dang ya. Sebab nak membesarkan anak-anak tu lebih dari nak membesarkan rumah lagi. Misalnya hak nak besar anak-anak tu lebih banyak lagi daripada nak besarkan rumah. Lepas tu kita ni pun duk aruk juga ke suami. Nak besar rumah, nak besar rumah, nak besar rumah. Suami tak mampu. Itu dia kata perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Ya. Kecuali lah kalau suami tu memang mampu, boleh, itu lain lah. Ya. Baik. Yang ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Itu pun ahli neraka juga. Maknanya tak menutup akan dirinya daripada lelaki. Dengan bahasa mudah, tidak menutup aurat lah. Perempuan yang tidak menutup aurat dan keluar ia dari rumahnya hal keadaan memakai perhiasan yang kemegahan. Saja dia tunjuk anting-anting dia, saja dia tunjuk subang dia. Tak. Kalau pakai selendang, kalau pakai selendang, kalau pakai tudung tu, tudung Mickey Mouse. Guna tudung Mickey Mouse belakang telinga. Pakai tudung tapi Mickey Mouse maknanya nampak telinga. Pasal apa? Nak tunjuk subang besar yang ada di telinga. Kan? Tak kasi pakai tudung Mickey Mouse. Tak kan? Orang pakai tudung Mickey Mouse, nampak telinga dua. Pasal apa? Nak tunjuk subang. Kan? Kalau pakai gini tutup gini tak nampak dalam tu kan? Ataupun nak tunjuk anting-anting, kantai dia misalnya, loket dia apa semua. Itu orang panggil tabarruj. Ya, tabarruj, maknanya berhias. Jadi bila keluar rumah nak kena jagalah benda-benda yang macam ni. Kita tak salah terpengaruh sangat dengan orang panggil hok namanya artis, hok namanya selebriti, hok namanya
orang besar kan. Kalau tengok orang besar tu kan, harta dia banyak. Hak ni sening saja ni berapa ratus ribu kan. Hak sini saja berapa ratus ribu, hak sini saja berapa ratus ribu ya. Duit siapa tu tak tahulah. Duit dia ke, duit rakyat ke, duit siapa? Duit negeri, duit negara ke, duit siapa tak tahu. Jadi kita kata hak benda-benda yang macam tu nak kena lawan, nak kena lawan. Pakaian-pakaian perhiasannya, kemegahan apa semua tu, kalau sama-sama majlis orang puan misalnya tak apa, ataupun kepada suami tak apa. Tapi kalau nak menunjuk bagaimana perhiasannya, kemegahan itu tadi, apatah lagi riak, itu lagilah ya, ujuk kagum dengan hak diri satu hal. Lepas tu dengan nak menunjuk-nunjuk tadi, maka berlapik-lapik pula dosa tu. Bukan satu, jadi dua, jadi tiga, dah banyak pula. Yang keempat, golongan perempuan yang menjadi isteri neraka ini, perempuan yang tiada baginya cita-cita, melainkan hendak makan dan minum dan tidur. Tak kira benda lain. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Anak tak boleh jaga, anak tak boleh didik. Cari bekalan tak boleh. Amal ibadat tak buat. Dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang, dan tiada gemar pula pada berbuat taat bagi Allah dan Rasulnya, dan tiada gemar pula di dalam taat bagi suaminya. Pada suami pun taat, Allah dan Rasul pun taat. Dia kira enjoy ya, dia kira enjoy. Solat untuk diri dia saja ya. Pinggan makuk dapur apa semua dok gitu. Dok, yang penting untuk diri saja. Rumah tunggal langgang tak tahu apa cerita. Itu tak jadi ya. Sebab itu setengah orang bila dia kata macam mana, kalau nak memilih perempuan untuk menjadi isteri itu, pilihlah orang panggil perempuan yang bersifat keibuan ya. Tak apa saya khabar perempuan pun tak apa kan ya. Ayat ni sepatutnya khabar ke orang muda lah, orang muda, orang lelaki ya. Tapi ni khabar ni yang memang telah menjadi ibu ya. Tapi ada orang kata macam mana kalau nak mencari isteri itu, carilah perempuan yang sifat ataupun orang panggil rupanya itu, orang panggil rupa keibuan. Pasal apa? Sebab ciri-ciri cakna, sensitif, jaga tu ada. Tapi lain ni kalau orang lelaki, dia tak cari yang bersifat keibuan, hok dia cari hok dahi licin. Takat dahi licin je benda lain kesat. Tak, dahi licin tapi lidah kesat. Dia kira gitu pula. Kalau comel saja, cantik saja, tapi tak boleh nak didik anak, tak boleh jaga hak suami, tak pandai urus rumah tangga, tak jadi macam gitu. Ya, hak yang kita nak perempuan ataupun isteri yang panggil ada ciri-ciri keibuan tadi itu. Kasih sayang terhadap anak, taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami, ya. Ambil hal tentang sembahyang, tentang taat apa semua, ya. Hak makan minum ni, ni memang keperluan manusia dah. Keperluan manusia. Jadi bila dia kata tak ada benda lain melainkan makan, minum, tidur, ni maksudnya orang puan jenis yang tak boleh cara Allah dan Rasul. Lepas tu suami pun tak cara je kau. Jadi macam ni rumah tangga pun teruk. Rumah tangga teruk. Kemudian dia kata ketahuilah olehmu. Jadi mudah-mudahan muslimat di sini tidak termasuk dalam 4 golongan manusia yang macam ni. Mudah-mudahan tidak termasuk 4 golongan yang macam ni. Wallahu a'lam.